Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan bola sepak Eropah yang berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Di Liga Perdana Inggeris, West Ham United menang tipis 1-0 ke atas pasukan tersorok EPL iaitu Southampton. Newcastle United berjaya ayamkan Manchester United iaitu pemburu treble pada musim ini. Serie A Itali, AS Roma benam Sampdoria 3-0. Napoli tewas mengejut ke atas pasukan AC Milan 4-0. Lazio menang selesa 2-0 ke atas pasukan Monza. La Liga Spanyol, Real Madrid mudah membelasah Real Valladolid 6-0. Villarreal menang 2-0 ke atas pasukan Real Sociedad. Atletico Madrid menang 1-0 ke atas pasukan Real Betis. Ligue 1 Perancis, Paris Saint-Germain tumpas tipis 1-0 di tangan Lyon. Kita lihat dahulu perkembangan bola sepak dalam negara. 3 perkara penting yang patut ada dalam pasukan. Kemenangan 2-1 pasukan Terengganu ke atas pasukan Kelantan United dalam aksi ke-6 Liga Super berjaya memberikan kegembiraan buat peminat skuad penyu. Susulan daripada permulaan hambar mereka sejak bermulanya Liga Super pada musim ini. Kemenangan kali ini diserikan lagi dengan komentar peminat cilik Terengganu yang dikenali sebagai Hasif, di mana dia menyifatkan Terengganu mempunyai pasukan yang sudah cukup baik dan berkebolehan. Tetapi semua itu masih tidak cukup jika mereka tidak memiliki 3 perkara penting, iaitu mentaliti, fokus dan juga kerjasama. Terengganu kini berada di tangga ke-8 Liga dan bakal bertemu dengan satu lagi pasukan Kelantan, iaitu Kelantan FC. Perak bukan pasukan yang lemah, kata Fernando Forestieri. Bintang pasukan JRT, Fernando Forestieri, menyifatkan perlawanan akan datang menentang Perak nanti merupakan bukan perlawanan yang mudah untuk mereka. Walaupun mereka tewas 3-1 kepada pasukan Penang dalam perlawanan sebelum ini, dia tetap mengarahkan rakan-rakan sepasukan supaya sentiasa berhati-hati bagi mengelakkan kejutan yang boleh dilakukan oleh pasukan itu nanti. Dia berkata selepas meneliti statistik pasukan Perak yang lebih mengutamakan penguasaan bola dan sebagai tuan rumah, itu sudah pasti memberikan kelebihan buat mereka. Menurutnya lagi, Perak kini dibarisi rata-rata oleh pemain muda yang bersemangat tinggi dan sentiasa mahu membuktikan sesuatu serta menjagakan perlawanan yang berintensiti tinggi nanti. Graham Potter dipecat. Pengurus pasukan Chelsea, Graham Potter, akhirnya bersetuju secara bersama untuk meninggalkan kelab selepas gagal membantu pasukannya itu untuk mencapai KPI seperti mana yang diharapkan oleh semua pihak. Dia menggantikan Thomas Tuchel pada September lalu, diberikan perjanjian jangka panjang oleh pemilik kelab iaitu Todd Boehly yang percaya akan kebolehannya untuk membantu memperbaiki keadaan pasukan. Sebaliknya yang terjadi apabila mereka telah tewas 10 kali dalam musim ini dan sedang menduduki tangga ke-11 Liga serta dilihat bergelut untuk menjadikan gol. Mereka akan bertemu dengan Real Madrid di peringkat suku akhir UCL dan itu adalah satu-satunya keputusan positif yang diberikan oleh Potter sepanjang dia berada di Stamford Bridge. Brendan Rodgers akhirnya berpisah juga dengan Leicester City. Brendan Rodgers akhirnya dipecat oleh pasukan Leicester City selepas dia dilihat gagal untuk membawa keluar juara EPL 2015-2016 itu daripada zon penyingkiran. Rodgers meninggalkan Leicester City selepas mendapat persetujuan bersama untuk tidak lagi menggalas tugas sebagai pengendali pasukan itu. Mereka gagal memenangi perlawanan sejak Februari lalu dan kini sedang menduduki tangga ke-19 Liga. Dengan hanya berbaki 10 perlawanan sebelum menamatkan musim ini, mereka bakal diambil alih oleh first team coach iaitu Adam Sattler dan Mike Stowell, di mana perlawanan pertama mereka sebagai pengendali sementara adalah bertemu dengan Aston Villa Selasa nanti. Jurgen Klopp bila lagi? Manchester United jadi juara sahur. Newcastle United mencetak sejarah baru pada musim ini apabila berjaya menewaskan Manchester United 2-0 buat pertama kali daripada 7 pertemuan di peringkat tertinggi mereka. 2 gol yang dihasilkan menerusi Joe Willock yang kali terakhir menjadikan gol pada November yang lalu dan seorang lagi iaitu daripada Callum Wilson yang menanduk masuk untuk memberikan kemenangan 2-0 mereka di lewat separuh masa kedua. Lebih manis, kemenangan itu membuatkan mereka berjaya memintas Manchester United untuk berada di tempat ketiga dengan hanya dibezakan dengan jaringan gol. Kalah juga rupanya. Ingat dah confirm menang. Real Madrid kekal dominan. Benzema hat-trick. Real Madrid berjaya membenam Real Valladolid 6-0 pada awal pagi tadi dengan penyerang veteran mereka, Karim Benzema, telah berjaya meledak hat-trick terpantas dalam sejarah La Liga. Mereka berjaya mendahului lawan 4-0 yang datang bertanah ke tempat mereka itu pada separuh masa pertama. Hasil hat-trick Karim Benzema dan juga Rodrigo yang menjadikan gol pembukaan.
Marco Asensio dan juga Lucas Vazquez pula menambah derita Real Valladolid apabila mereka berjaya menambah 2 gol lagi untuk memberikan kemenangan yang sangat selesa di Santiago Bernabeu. 3 mata penuh berjaya dikutip dalam perlawanan ini dan jurang mata antara mereka dan Barcelona mengecil kepada 12 mata. Paris Saint-Germain tewas lagi. Kedudukan Paris Saint-Germain sebagai pendahulu Ligue 1 semakin dalam bahaya apabila mereka menerima kekalahan kedua di gelanggang sendiri secara berturut-turut, di mana kali ini mereka tewas di tangan Lyon dengan jaringan 1-0. Bukan saja kedudukan mereka dalam Liga, kedudukan Christophe Galtier sebagai pengurus juga dilihat sangat goyah pada ketika ini. Mereka juga patut menyalahkan diri sendiri apabila masing-masing gagal untuk melakukan penyudahan yang cukup baik, apabila Kylian Mbappe dan juga Vitinha gagal menyempurnakan peluang yang terhidang. Lyon juga sepatutnya boleh menang dengan lebih selesa, tetapi Lacazette gagal menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Bradley Barcola menjadi wira apabila Lyon berjaya menjadikan gol tunggal pada minit ke-56, sekaligus sudah cukup untuk memberikan kemenangan penting untuk mereka. Siapa yang akan menggantikan Potter di Chelsea? Chelsea kini sekali lagi mencari calon pengganti pengendali pasukan mereka yang dipecat iaitu Graham Potter, dengan beberapa nama sudah pun berada dalam senarai. Antara nama yang berada dalam senarai mereka adalah Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, Luis Enrique dan juga Roberto Di Zerbi. Nagelsmann menjadi antara calon yang digemari oleh Todd Boehly pada ketika ini, walaupun baru saja dipecat oleh Bayern akibat prestasi tidak menentu pasukan. Nama Roberto Di Zerbi yang agak mengejutkan kerana turut berada dalam senarai pasukan Chelsea adalah disebabkan kemampuannya untuk membawa pasukan Brighton pada ketika ini, yang dilihat begitu konsisten untuk terus memberikan saingan kepada kelab-kelab besar di EPL. Manchester City dan Real Madrid utamakan Joško Gvardiol. Manchester City dan juga Real Madrid kini memberikan sepenuh perhatian mereka dalam saingan untuk membawa masuk pemain pertahanan RB Leipzig, Joško Gvardiol. Gvardiol mempunyai kontrak sehingga 2027 dan rilis clause pemain itu dikatakan akan aktif pada 2024 nanti. Ini akan memberikan lebih peluang kepada pasukan yang mempunyai perbelanjaan yang besar untuk mendapatkan pemain itu. Selain Gvardiol, Jude Bellingham juga sedang dalam perhatian dua kelab ini, tetapi ada kenyataan yang dikatakan telah dikeluarkan daripada pihak pemain itu sendiri, di mana dia memberikan keutamaan kepada Liverpool terlebih dahulu. Manchester United intai peluang untuk dapatkan Joao Felix. Manchester United dilihat akan melakukan kejutan dengan cuba mengintai peluang untuk membawa masuk Joao Felix ke Old Trafford selepas tempoh pinjamannya di Chelsea tamat nanti. Dia akan kembali semula ke Atletico Madrid apabila tamat musim ini, dengan kontraknya bersama pasukan La Liga itu akan tamat pada 2027 nanti. Tiada syarat option tubai dikenakan ketika dia dipinjamkan ke Chelsea. Lionel Messi dapat 2 tawaran. Pemenang Piala Dunia Qatar, Lionel Messi, dilaporkan sudah menerima 2 tawaran daripada 2 kelab berbeza sekiranya dia berhasrat untuk tidak menyambung lagi kontrak bersama pasukan PSG. Barcelona sudah tidak lagi berahsia dengan hasrat mereka untuk membawa pula legenda mereka itu ke sana, dan satu lagi kelab yang cuba memberikan saingan adalah Al Hilal daripada Arab Saudi. Ferland Mendy bakal dijual. Real Madrid diberitakan sudah bersedia untuk melepaskan pemain left back mereka, iaitu Ferland Mendy, pada musim panas nanti. Harga adalah 60 juta euro, dengan Arsenal dan juga Manchester City dilaporkan berminat untuk mendapatkannya. Harry Maguire mungkin kembali ke kelab lamanya. Kapten Manchester United akan ditawarkan jalan keluar pada musim panas nanti, dengan Leicester City dikatakan berminat untuk mendapatkan semula secara pinjaman. Leicester yang juga bekas kelab Maguire dilihat sedang memperkuatkan lagi barisan pertahanan mereka, tetapi kedudukan mereka sekarang ini berpotensi untuk tersingkir ke Liga Championship, menyebabkan Maguire terpaksa berfikir 2 kali. Hakim Ziyech bakal sertai Fulham. Pemain sayap Chelsea, Hakim Ziyech, diberitakan akan menyertai Fulham pada musim panas nanti, di mana dia mungkin akan ditawarkan kontrak jangka masa pendek di sana. Pengurus pasukan Fulham, Marco Silva, dikatakan sudah menghubungi wakil pemain itu untuk membincangkan masa depan dia. Selain itu, Spurs dan juga West Ham juga berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Itulah berita pada kali ini, dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.